Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan walafiat. Saya mengambil kesempatan ini untuk mendoakan semoga anda sentiasa dirahmati dan sentiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada malam ini saya akan menyampaikan dua kisah seram. Dan kisah seram ini diambil daripada pelbagai sumber, termasuklah orang kata apa? Termasuklah blog-blog tempatan. Jadi pada malam ini ada dua kisah yang akan dihidangkan kepada anda supaya menjadi satu tatapan ataupun halwa telinga bagi anda untuk mendengar kisah-kisah seram. Selamat datang ke channel Mystic Horror. Kepada yang masih baru menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang. Untuk pengetahuan anda, kepada yang masih baru subscriber channel ni, channel Mystic Horror ni adalah channel YouTube bergenre horror di mana kisah-kisah seram dibacakan dan ditambah sound effect dan juga music background. Jadi jom melalut pula. Jom kita teruskan dengan kisah kita yang pertama. Malam tu keadaan hostel tenang dan damai. Macam malam-malam biasa. Kelihatan daripada bilik dorm 2421, sekumpulan pelajar-pelajar perempuan sedang hangat berbual sesama sendiri. Dari segi rancaknya mereka seperti sedang berborak satu isu yang hangat. Berapa kali aku cakap, mana ada hantu dekat hostel ni? Shh, kawal sikit mulut kau tu Nurul. Jangan tak kebur sangat. Tahu kau ni? Nanti kan, kalau kau yang kena baru kau tahu. Betul tu. Cuba kau tengok filem-filem seram. Biasanya watak yang bongkak macam kau ni lah yang selalu akan diganggu tau. Oh, mereka berborak pasal hantu rupanya. Hantu yang mengganggu mereka di hostel. Sudah pasti, kerana mereka semua tinggal di hostel. Tapi benarkah ada hantu? 4 orang remaja perempuan yang berusia 20-an ni semakin galak bercerita tentang hantu atau syaitan yang mengganggu ketenteraman kediaman hostel mereka saban hari. Sebenarnya cerita mereka ni tidaklah spesifik sangat kepada jenis hantu apa, tetapi biasalah bila dah berkumpul beramai-ramai begitu, topik hantu adalah topik yang paling seronok untuk dibualkan. Ya, orang Malaysia suka hantu. Ika membuka satu lagi cerita yang dia pernah dengar daripada seorang senior. Korang tahu tak, dulu dekat blok C hostel kita ni ada budak perempuan bunuh diri tau. Bilik dia dekat tingkat 2. Waktu tu dia memang tinggal di bilik tu seorang diri. Dan kebetulan perempuan tersebut tengah ada masalah dengan boyfriend dia. Oleh kerana tak tahan dengan tekanan masalah dia tu, dia pun kunci pintu bilik dan dia gantung diri dia dekat kipas siling. Habis tu ada orang jumpa dia tak Ika? Rin memotong. Nurul dan Lia semakin teruja mendengar cerita daripada Ika. Ni aku nak cerita lah ni. Okey. Kejadian tu dah berlalu hampir 2 minggu lebih. Tapi tak ada seorang pun yang tahu, memandangkan waktu tu cuti mid-sem. Selepas je tamat cuti, rakan-rakan si perempuan yang bunuh diri ni berasa pelik. Sebab 3 hari berturut-turut dia tak datang kelas. Jadi siasatan pun dibuat dekat bilik tersebut. Dan mereka akhirnya jumpa mayat si perempuan tergantung pada tali dekat kipas siling. Keadaan dia sungguh menggerikan. Oleh sebab lama sangat tergantung, leher budak perempuan ni telah memanjang ke bawah. Kaki dia hampir beberapa inci lagi nak cecah lantai. Seramnya. Rain, Nurul dan Lia berasa ngeri dengan keadaan yang diceritakan oleh senior dia. Sebenarnya cerita pelajar perempuan bunuh diri ni merupakan cerita urban legend, turun-temurun yang pasti semualah penghuni-penghuni hostel perlu tahu. Tambahnya lagi, selepas saja kejadian tersebut, maka
berlakulah episod-episod yang menyeramkan di seluruh blok hostel. Mereka kerap diganggu dengan kelibat-kelibat yang tak sepatutnya berada dekat situ. Iaitu kelibat pelajar perempuan yang bunuh diri tu. Paling hebat sekali, bilik yang menjadi tempat bunuh diri tu sering sahaja berbunyi-bunyi, seolah-olah ada penghuninya di dalam. Almari, meja, kerusi, semuanya berbunyi lah. Macam dihempas, disepak, ditergajang, gedebung, gedebang, gelebung, gelebam, gelebang, geleping, gelepam, pam. Dan juga terdengarlah suara perempuan menangis mendayu-dayu. Siapa je yang berada dekat sebelah bilik puaka tersebut tahulah bagaimana rasa dan suasananya pada malam hari. Oleh kerana keadaan yang tak terkawal, bilik tersebut telah dikunci bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Satu hal lagi, oleh sebab perempuan ni masa hidup dia suka pakai gelang kaki, maka memang akan kedengaranlah bunyi gelang kaki ni pada malam hari. Kedengaran dia bagai berjalan-jalan dekat sekitar blok hostel, koridor, tandas dan juga bumbung bangunan. Bila terdengar saja bunyi gelang kaki tersebut, memang lintang pukanglah penghuni-penghuni hostel ni akan cabut lari masuk dalam bilik. Pernah beberapa orang pelajar terdengar bunyi gelang kaki sewaktu jalan melintasi bilik yang dah rapat tutup berkunci tu. Habis tu sampai sekarang ke hantu perempuan tu ada? Nurul cuba nak mencetus persoalan. Beritahu Ika lagi, kes tu dah berlalu 10 tahun lalu, tetapi semangat dia masih tetap dirasai sampailah sekarang. Walaupun dah jarang terjadi kejadian-kejadian yang mengerikan, auranya masih ada lagi. Tak ada siapa pun yang berani lalu bilik tersebut seorang diri, especially pada waktu malam. Rata-rata penghuni-penghuni blok D pun pernah dengar macam-macam dekat bilik tersebut. Kiranya dia masih ada lagi dekat situ lah. Jom kita pergi tengok bilik tu malam ni. Nurul sekali lagi buat hal. Dia ni memang berani tak bertempat. Rin, Ika dan Lia awal-awal dah tidak bersetuju dengan cadangan Nurul. Korang pernah dengar tak pasal hantu sebelah? Lia buka cerita. Yang lain eleng kepala tanda tak tahu, tapi riak muka masing-masing nak Lia cerita pasal hantu sebelah kepada mereka. Cerita ni berlaku dekat hostel lelaki beberapa tahun yang lalu. Biasalah budak-budak lelaki kan nakal-nakal. Ada sekumpulan pelajar lelaki ni mesti akan kacau semua budak-budak dom setiap malam dengan ketuk pintu bilik diorang dan cepat-cepat lari menyorok. Jadi bila penghuni dalam bilik buka pintu, dia tak dapat tahu siapa yang ketuk. Bagi yang dah biasa, mesti akan buat bodoh. Bagi yang panas baran sikit, mesti akan buka pintu dan maki hamun diorang ni. Hampir setiap malam itulah aktiviti wajib diorang. Mungkin diorang bosan dan tak tahu apa nak buat. Nak dijadikan cerita, pada satu malam ni, seorang pelajar lelaki ni terdengar pintu bilik dia diketuk. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Dalam fikiran dia, mesti kerja budak-budak nakal tu. Tapi pintu bilik dia terus diketuk. Mula-mula slow, lama-lama kuat. Si budak lelaki ni mula rasa curiga kerana pintu dia diketuk berulang-ulang kali. Oleh sebab malas nak buka pintu, dia pun jerit dari dalam dengan menanyakan siapa yang berada kat luar tu. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Oi, siapa kat luar tu? Macam itulah dia marah. Dan ada satu suara lelaki yang menjawab di luar. Dia memperkenalkan diri dia dengan orang sebelah. Pelajar lelaki ni mulanya ingat orang bilik sebelah. Jadi dia pun jawab, masuklah, pintu tak kunci. Best ni, best. Aku dah berdebar-debar ni. Lepas tu Ika nak dengar lagi.
Okey, aku sambung. Tapi yang memelikkan lagi keadaan, orang di luar tu tetap ketuk pintu bilik pelajar lelaki ni. Bila ditanya siapa di luar, dia akan jawab, orang sebelah. Atas rasa curiga, si pelajar lelaki ni pun bangun dan berjalan ke pintu. Dia buka pintu bilik dia. Percaya atau tak, sebaik saja pintu bilik dia buka, lelaki yang berada dekat luar bilik pada waktu tu, yes, memang orang sebelah. Pelajar lelaki tersebut terus pengsan. Pada waktu ni masing-masing terdiam kerana bagai tak faham maksud Lia. Si Nurul dah garu kepala. Rin pandang Ika dan Ika pun pandang kepada Rin. Yelah, betul lah tu orang sebelah. Apa masalahnya Lia? Tanya Nurul kepada Lia. Lia hanya tersenyum. Cuba korang fokus balik perkataan yang aku cerita tadi ni. Orang sebelah. Pelajar lelaki tu buka pintu, dan apa yang dia nampak sedang berdiri di depan dia waktu tu adalah satu sosok lelaki yang hanya mempunyai sebelah bahagian muka dan badan macam rupa orang biasa, manakala sebelah bahagian lagi rupa setan dengan tubuh yang hitam legam, berlendir, berdarah-darah. Bau dia sangat busuk. Maksud dia separuh manusia, separuh makhluk alam sebelah. Rin, Ika dan Nurul berpelukan sama sendiri kerana ketakutan setelah memahami maksud sebenar orang sebelah itu. Mereka bertiga bertanya kepada Lia, bagaimana hantu orang sebelah tu boleh wujud? Lia tak dapat bagi jawapan yang pasti kerana sudah tertulis jin dan syaitan itu sememangnya boleh menjelma dan menyerupa apa sahaja bentuk yang mereka suka. Mereka berempat semakin galak bercerita tentang hantu tanpa menyedari waktu sudah pun menunjukkan pukul 2 pagi. Rin, Ika dan Lia sudah mula memberi isyarat mahu ke katil masing-masing. Namun Nurul masih lagi segar matanya. Kejap. Okey. Ni cerita hantu yang last buat malam ni. Lepas ni kita boleh tidur dengan aman. Nurul cuba memancing rakan-rakan dia. Mereka bertiga hanya hangguk. Korang pernah dengar tak cerita seorang pelajar perempuan dekat hostel ni yang kena ganggu dekat dalam bilik? Malam tu dia seorang diri. Bagi menghilangkan rasa bosan, dia pun berbaring di atas katil sambil baca novel. Tiba-tiba pelajar perempuan ni terdengar tingkap dia seakan-akan diketuk daripada luar. Tok. Pelajar perempuan ni pun pelik kerana mana mungkin orang daripada luar boleh ketuk dekat cermin tingkat tersebut, disebabkan bilik dia ada dekat tingkat 3. Jadi dia pun malaslah nak ambil tahu. Mungkin bunyi ranting pokok di tepi tingkap agaknya. Kemudian bunyi ketukan dekat tingkap tersebut kedengaran lagi. Pelajar perempuan ni bangun dan menjenguk ke tingkap. Namun tak ada apa-apa pun dekat luar sana, hatta ranting pokok sekalipun. Jadi dia kembali semula ke katil dan sambung. Di antara katil dan tingkap bilik terletak loker almari baju. Jadi dia takkan nampak. Secara langsung ke tingkap tersebut. Tidak beberapa lama selepas tu, terdengar lagi bunyi ketukan bertalu-talu. Pelajar perempuan ni pun bersuara, siapa tu? Jangan main-main lah. Kalau kau tu bukan manusia, baik kau pergi dari sini. Jangan berani-berani kau masuk. Kalau kau nak masuk juga, tunjukkan dulu rupa kau. Aku tak takut lah, katanya dengan sangat angkuh dan takbur. Tetapi ketukan kembali kedengaran lagi. Tok. Pelajar perempuan ni sudah tidak dapat menahan sabar dia. Dia bingkas bangun dan menuju ke tingkap. Sama macam tadi, tak ada apa-apa pun yang berada kat luar. Pelajar perempuan ni bukalah tingkap nak cek. Namun tiada apa-apa yang mencurigakan. Dia bengang. Terus dia baring balik dekat katil dia. Mungkin tadi tu hanya khayalan dia saja akibat terlalu asyik sangat baca novel. Dah tu
Mana hantunya Nurul? Rin macam tak puas hati dengan cerita Nurul. Sabar, cerita ni tak habis lagi. Korang nak tahu tak apa yang berlaku seterusnya? Beberapa minit selepas tu, dia dah tak dengar lagi dah bunyi ketukan dekat tingkap. Pelajar perempuan ni pun dah dapat baring dan baca novel dengan tenteram. Tiba-tiba, dia dengar ada satu suara perempuan dalam bilik dia. Suara dia agak garau. Dia berkata macam ni, "Aku dah tunjukkan rupa aku ni. Pandanglah sini." Pelajar perempuan tu pun pandang ke arah suara waktu tu. Bila perempuan ni pandang ke arah suara tersebut, waktu itulah dia nampak ada perempuan dengan wajah yang sangat hodoh. Rambut dia putih, duk bertengik atas almari loker. Perempuan tersebut menyeringai sambil ketawa mengilang-ilai. Dan ada jugalah yang bagi pendapat perempuan tu sebenarnya langsui. Seramnya. Dah lah weh, jomlah kita tidur. Ika terus berlari menuju ke katil dia. Rin dan Lia juga turut sama melompat ke katil masing-masing disebabkan ketakutan. Nurul hanya tergelak je tengok reaksi member-member dia. Nurul bangun dan tutup pintu bilik, lampu bilik. Dia juga terus baring dekat katil dia. Masing-masing tidur dengan resah akibat teringatkan kisah-kisah seram yang diorang berbualkan tadi. Sehinggalah kesemuanya tertidur di buai suasana hostel yang sunyi. Nurul terjaga daripada tidur. Dia tengok jam dah pukul 3.16 pagi. Dia terjaga kerana terdengar sesuatu. Jadi dia cubalah amati bunyi tersebut. Rupa-rupanya Lia, Rin dan Ika juga turut sama terjaga kerana terdengar bunyi aneh. Dan masing-masing memandang wajah sesama sendiri. Psst, 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 psst. Ika, Rin, Lia, korang dengar tak apa yang aku dengar? Kata Nurul dengan muka yang resah. Begitu jugalah dengan muka kawan-kawan dia yang lain. Nurul tahu dia orang juga dengar bunyi yang sama. Masing-masing terus tutup muka dan bantal dengan selimut. Bunyi yang dia orang dengar pada pagi buta tu adalah bunyi gelang kaki, bunyi ketukan pintu dan juga bunyi ketuk dekat tingkap bilik dia orang. Fakta, berdasarkan pengalaman admin, tahukah anda hantu syaitan dan jin sangat suka apabila namanya disebut dan ia boleh muncul dalam waktu yang tidak diduga. Wallahu alam. Itulah dia kisah pertama pada malam ini. Kisah tentang, okey, tajuk dia. Sekejap. Tajuk dia Budak Hostel. Seram lah. Mula-mula dia orang bercerita, last cerita tu jadi betul. Okey, itulah dia. Okey, kisah kedua. Baik, kisah kedua ini bertajuk Batu Nisan. Okey, jom kita dengar. Namaku Haziq. Aku seorang rider Lala Move separuh masa. Oleh kerana aku tinggal dekat ibu kota, jadi terpaksalah aku lakukan dua kerja. Pagi sebagai office worker dan malam sebagai rider. Hendak dijadikan cerita, aku nak close order malam tu. Dan tiba-tiba aku dapat satu order ataupun satu pesanan. Jadi aku cek balik semua detail pesanan tadi dan tekan butang accept. Tanpa berlengah, aku call nombor customer. Hello, suara seorang lelaki tua bergema di hujung talian. Hai bang, boleh saya tahu barang apa yang nak dihantar? Ada satu barang, pakcik rasa muat saja kalau nak dimasukkan dalam beg kamu tu. Barang apa tu? Kamu kena datang sini dulu baru kamu tahu. Pakcik tunggu ya. Tut, panggilan dimatikan. Haziq tengok jam tangan. Dah pukul 9.30 malam. Ambil sajalah order ni, bolehlah jadi duit poket. Aku bermonolog sendiri sambil start motor. Aku pecut motosikal pergi ke rumah pakcik tadi. Dalam perjalanan ke sana,
Aku hanya ditemani lampu jalan yang dah pun nyawa-nyawa ikan dan semak samun kiri kanan. Otak aku ni dah fikir yang bukan-bukan. Manalah tahu tiba-tiba ada pocong melompat keluar daripada semak ataupun pontianak tumpang motor. Fikir saja tentang hantu, terus menegak bulu roma aku ni. Belok kanan. Jadi aku pun tolehlah ke kanan. Tak ada apa-apa pun. Yang ada semak samur dan kawasan yang gelap gelita. Tak ada lampu jalan. Terus aku berhentikan motosikal dan telefon pakcik tadi. Hello, pakcik. Saya nak tanya, rumah pakcik ni dekat dalam semak samun ke? Tanya aku. Dekat jalan tu ada apa-apa signboard tak? Aku pun tengok sekeliling cari signboard yang dimaksudkan oleh pakcik tadi. Tak ada. Cuba kamu ke depan lagi sampai jumpa signboard. Aku kembali pandu motosikal perlahan-lahan, risau takut terlepas apa-apa signboard. Belok kanan. Dahi aku berkerut. Waze yang beri arah jalan berbunyi di tempat yang sama, semak samur dan gelap gelita. Aku turun daripada motor. Biar betul ni, Waze rosak ke? Aku capai telefon bimbit dan cek aplikasi Waze. Anak panah menunjuk ke kanan dan dalam beberapa meter barulah sampai ke destinasi. Aku telan air leo tau. Takkanlah aku kena jalan kaki, redah semak, ataupun naik saja motor cepat sikit sampai. Kalau orang tabur paku dan samun aku macam mana? Boleh mati aku dekat situ dan tak ada siapa buatkan perasan mayat aku. Lepas berfikir sampai sakit kepala, aku ambil keputusan masuk ke dalam semak dengan berjalan kaki. Ikut peta dekat Waze. Beg sandang dan lampu picit dah aku bawa sekali. Motosikal aku letak tepi jalan. Aku mula dengan langkah kanan. Aku pasang lampu picit ataupun torchlight. Kegelapan dia terlalulah gelap sampai lampu picit aku pun tak dapat nak menerangi jalan tersebut. Dalam 200 meter anda akan sampai ke destinasi. Jadi aku halakan torchlight tu ke depan. Ada sebuah rumah kayu yang uzur tak jauh daripada aku. Aku percepatkan langkah sampailah aku berdiri betul-betul depan rumah tu. Anda sudah sampai ke destinasi. Lampu picit aku halakan setiap sudut rumah gelap. Bagi salam, Assalamualaikum. Tak ada orang menyahut. Jari aku pantas menatal skrin. Dial balik nombor pakcik tadi. Tut. Pakcik, saya dah sampai. Tapi kenapa gelap gelita je rumah ni? Dah sampai? Ni, pakcik jumpa motor kamu tepi jalan. Kamu pergi mana? Tiba-tiba ada satu dentuman yang kuat datang daripada dalam rumah. Aku suluh melalui tingkap. Gelap. Nothing happen. Suara pakcik tadi masih sama-sama dengar dekat telefon. Pakcik tunggu dekat motor saya ke? Yelah, kamu pergi mana? Masuk dalam semak ke? Ya, saya ikut alamat yang pakcik bagi ni. Ada rumah kayu dekat sini. Rumah? Dalam semak mana ada rumah lah. Mata aku terbungkang luas. Tak boleh jadi ni. Aku kena keluar daripada situ cepat. Aku pun buka langkah 1000 berlari tinggal rumah kayu tu kat belakang. Suara hilai tawa juga dapat aku dengar sepanjang aku lari. Keluar saja daripada semak, aku mengah. Di depan aku ada seorang pakcik berdiri. Dia macam peluk sesuatu. Yang kamu masuk dalam semak tu kenapa? Tegur dia. Aku senyum tawa dan tunduk minta maaf. Pakcik tu hulurkan sesuatu yang dibalut dengan kain batik. Jadi aku sambut pemberian dia. Dan aku terkejut, barang dia berat. Apa benda ni pakcik? Beratnya. Perlahan aku angkat dan masukkan dalam delivery box. Pakcik tadi diam saja, tak menjawab soalan tadi. Aku naik semula motosikal dan hidupkan motor. Aplikasi Lalamove dibuka dan alamat penerima ditekan. Dalam 200 meter belok kiri. Aku senyum sikit. Sekurang-kurangnya tadi aku tak terserempak lah dengan makhluk halus depan-depan. Pakcik tadi menarik lengan baju aku.
Dia hulurkan 2 keping RM50. Banyaknya. Delivery fee pun. Tak apa, pakcik ikhlas nak. Pakcik tahu ni order terakhir kamu kan. Aku tergamam dengar kata-kata pakcik tu. Macam mana dia tahu ini last order aku? Duit ni, duit betul ke yang dihulur ni? Tantah kejap lagi jadi daun. Masa tu aku ada banyak tanggapan negatif pada pakcik tu. Pakcik tu pula tunggu saja aku ambil duit dia. Tangan aku spontan ambil duit tadi dan bubuh dalam wallet. Sambil tersenyum, aku ucapkan terima kasih dan mulakan perjalanan. Sepanjang perjalanan, kawasan yang aku lintasi semakin lama semakin gelap. Hanya lampu motor je yang menerangi jalan. Mata aku ni tak lekang memandang peta Waze. Betul ke jalan ni? Belok kiri. Kemudian destinasi anda berada di sebelah kiri. Dengan berhati-hati aku belok kiri dan aku berhentikan motosikal. Lampu picik dihidupkan semula dan aku halakan ke kawasan di sebelah kiri. Gelap gelita. Jadi tanpa berlengah, aku bawalah keluar bungkusan tadi sementara menunggu si penerima. Jadi aku mulalah main suluh sana sini. Tiba-tiba lampu picit aku tersuluh satu kain putih menggerbang di depan motor. Dek, tiba-tiba terperanjat aku sampai lampu picit terlucut di tangan. Jadi aku bongkokkan badan dan mula raba cari lampu picit tadi. Dapat je lampu suluh, aku halakan pada wajah pemilik kain putih tadi. Silau lah, suara seorang wanita tegur sambil tutup mata dengan tapak tangan. Maaf. Aku pandang skrin telefon cari nama penerima. Ni Puan Nini ke penerima barang ni? Ya saya. Jadi aku hulurkan bungkusan dan wanita bernama Nini tu menyambut dengan senyuman yang manis. Mukaku merah menyala dan perlahan memuji Nini. Cantiknya awak ni. Nini ketawa sikit. Terima kasih ya, hantarkan. Pakcik tadi sudah bayarkan, betul? Aku anggut laju. Jari Nini menyelak sikit bungkusan batik tadi. Dia macam dia buka bungkusan tadi tu. Dalam bungkusan tu ada apa kak? Aku tanya. Bukan apa, sepanjang aku bawa bungkusan tu pelbagai soalan bermain di kepala. Nini melemparkan senyumannya. Dalam bungkusan ni anak akak. Aku tergamam. Otak aku dah mula fikir bukan-bukan. Kenapa anak dia berbungkus dengan kain batik? Tak lemas ke? Tantah anak dia dah mati. Nini tertawa kecil melihat aku yang dah berpeluh-peluh. Anak akak hidup lagi. Nak tengok? Nini selak sedikit je kain batik tu dah hulurkan pada aku. Jadi perlahan aku ambil daripada dakapan dia. Beratnya anak dia. Aku bermonolog sambil halakan lampu suluh nak tengok anak Nini. Batu nisan? Aku berundur beberapa langkah ke belakang. Aku punya dakapan terlepas dan batu nisan tu pantas Nini sambut semula. Bukankah dia comel? Anak ibu. Nini mengucuk balik batu nisan dekat dakapan dia. Jadi tanpa membuang masa, aku terus berlari ke motosikal. Mata aku pula tak lekang tengok Nini nyanyikan lagu untuk anak dia. Tiba-tiba dia mengilai kuat. Aku cepat-cepat hidupkan enjin motosikal dan aku terus bawa motor daripada situ. Aku mengucap panjang. Aduhai, patutlah pakcik tadi tak nak cerita barang apa yang aku bawa. Rupanya aku bawa batu nisan. Jadi tanpa berfikir panjang, aku terus tutup aplikasi Lalamove. Dah tak sanggup aku nak terima order pada waktu begini. Tamat. Okey, itulah dia kisah tentang seorang pengalaman rider Lalamove. Kisah ini bertajuk Batu Nisan. Batu Nisan kau. Pertama sekali dia cari rumah pakcik tu. Kan? Dia redah semak. Lepas tu dia jumpa rumah lama. Tiba-tiba pakcik tu call. Pakcik tu ada kat motor dia. Kan? Siapa? Rumah siapa yang dia pergi tu? Lepas tu yang sampai dekat kubur tu. Seram ke? Kalau siapa-siapa lah yang kerja rider ni kan, yang hantar ni kan,
Apa perasaan anda bila anda hantar suatu bungkusan dekat tanah perkuburan, dekat satu kawasan gelap, tiba-tiba ada perempuan yang sambut, dan tiba-tiba perempuan tu kata benda dalam bungkusan tu anak dia. Ah, dan tiba-tiba dia cakap, comel tak anak akak? Seram. Lepas tu waktu bayangkan anda tengah lari ke motor tu kan, tiba-tiba dengar dia nyanyi. Bunyi dia dodol anak dia dan dia mengilai. Saya rasa anda tahu kot bunyi kakak cantik mengilai macam mana kan? Tak perlu buat sound effect kot. Okey, itulah dia kisah pada malam ini, dua kisah seram. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah pada malam ini. Terima kasih kepada yang dah support channel ni, Mistik Horror. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati anda. Kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Dan jangan lupa support. Dan jangan lupa tekan butang notification bell. Dan itulah dia. Terima kasih. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.